minta Gaya Ghazali masuk balik. Ni Khairunisa pun dah left dah. Ada 2 orang dah left. Masuk balik sebelum kita nak mula. Okay, anda boleh masuk balik, tekan link tu ya. Selagi meeting ni masih on, anda boleh masuk balik. Kalau ada terkeluar ke, tertekan ke, boleh je masuk balik. Tak ada masalah. Tapi jangan keluar masuk lah. Okay. Line slow lah tu lah. Okay. Kalau line slow, macam kalau ada kelas, you boleh main dekat college. Sama ada you nak duduk dekat luar bangunan ke pun boleh. Kalau nak masuk dalam bangunan pun boleh. Tapi kena ambil suhu lah. Kalau nak masuk dekat library semua, biasalah kena ambil suhu dulu. Lepas tu, boleh datang lah. Memang kita tahu pelajar akan menghadapi masalah untuk kekangan internet ke apa kan. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita ada seorang pensyarah jemputan. Okey, saya menjemput seorang pensyarah kawan baik saya iaitu Puan Roslyn daripada Politeknik Tuan Said Sirajuddin. Okey. Puan Roslyn merupakan pensyarah yang mengajar di sini sebelum ni dan telah berpindah ke Politeknik Tuan Said Sirajuddin 2016 lah. Okey. Dan Puan Ros juga merupakan pensyarah yang mengajar front office sama macam Sekolah. Okey. So hari ini saya menjemput Puan Ros untuk memberi sedikit selamat datang Puan Ros. Minta Puan Ros untuk kongsikan, kongsikan sama ada pengalaman ataupun apa-apa yang berkenaan dengan front office ni, sebab Puan Ros mempunyai pengalaman 4 tahun bekerja di industri dan di counter front office lah. Okay, Puan Ros. Hello, hi everyone. Can you hear me? Say hi to my student. Hello, hi. Can you hear me? Okay, pelajar dengar kita. Hi. Hi. Okay, kalau macam ni saya serahkan kepada Puan Ros untuk sesi ni lah. Nanti kita akan tengok balik. Okay, Puan Ros. Alright, this is semester 4 students, right? Semester 3. Oh, semester 3. Kuas, sekarang ni semester 3. Yes. Ya. Oh, no longer semester 4. Tak ada. Itu dah bye-bye lah. Oh, okay. Well, alright, it's actually fun to learn through front office where it requires you a lot of skill, especially for your soft skill. Your communication is highly needed on this particular course, especially for front office, where everyone need to talk. Talk is the most essential instruments for this front office course. Okay, first and foremost. Dengar tak? You guys dengar? Dengar. Okay. I'm worried because this is online class. Okay, because this is not face to face, but after all, okay, I'll try you dengar. Okay, front office is actually a way of you guys to sharpen up your skill, especially in communication before you deal with the guests. So you have to actually train yourself within your colleague before you go further up for these kinds of the needs of front office itself. Sebab you are the one yang first impressions dalam bidang course ini. Ya, sangat penting tau. So malu-malu tu tak boleh. So everyone have to participate for these kinds of orang kata operations for front office. Tak boleh yang tolak tepi. Tak boleh malu. Tak boleh tak nak. Kalau Cik Kuah suruh buat, you kena. Cik Kuah bagus tak ajar you guys? Saya nak tanya. Hello? Bagus sangat. Bagus sangat. Oh, alright. Bagus sangat dari segi apa tu? Digarang tak? Kuah tak garang.
Kuat pun, Cik Kuat tak garang. Okay. However, yang I cakap sekali lagi lah, komunikasi tu sangat penting. Before you guys pegang sistem, pegang apa juga yang melibatkan front office punya simulation tools yang telah dibangunkan oleh Cik Kuah, saya dan rakan Puan Azrina. Ada nampak tak foto kit semua tu yang Fox tu? Cik Kuah dah beritahu? Belum secret nanti nak bagi surprise. Oh ya ke? I thought Irang dah expose on this. Baru minggu kedua weh. Tak masuk Baiklah. lagi. Mungkin minggu ketiga ataupun keempat baru saya akan sharekan benda tu. Oh, okay. So, I do hope you guys ada orang kata keen of learning. Minat yang sangat tinggi dalam bidang ni lah. Sebab sebenarnya bidang ni sangat fun. Dia adalah first impression, orang yang pertama yang berhadapan dengan guest. So, sangat penting lah awak sentiasa from head to toes, sangat presentable, your attributions, you in the positive of your character, easy approach my guest. Itu penting. Kalau you tak minat dalam bidang ni memang susah lah kalau you nak deal dengan tetamu yang memang muka judgemental. Itu tak muka judgemental dan tidak boleh dalam front office. Sangat dilarang. Itu adalah kita punya SOP. Siapa ada muka yang muka tengok orang macam nak makan orang tu? Tolong ubah dia. Aiman Ana. Muka dia macam Aiman? nak makan orang. Siapa Aiman dia? Ana. Aiman Anas. Boleh tengok tak muka dia? Mana dia? Please introduce yourself, Aiman. Memang garang. Aiman Anas ni memang garang. Mana dia muka? Mana muka dia? Tunjuk dia muka. Ya, dia tengah. Aiman. Tengah dia. Muka tu tak nak tolong maniskan wajah anda. Ya, sir. Saya boleh ini, sir. Oh, ni. Tengok muka dia. Hello. Saya ambil darah hari. Ambil darah. Okey. Taklah darah sangat. Okey lah tu cute. So, semua orang tu. Okey. So, perlu keperluan kita dari segi kita punya appearance sangat penting sebelum anda melakukan kerja-kerja yang diperlukan. Sebenarnya front office tak susah. Dia sebenarnya atas awak sendiri. Yang dia punya cabaran adalah where you have to deal with the guest. Guest ni datang daripada pelbagai peringkat. Very fussy, very demanding. Dan you tak boleh predict guest ni dia punya permintaan tu macam mana. How you going to deal with it. So sangat penting lah untuk you sentiasa orang kata take the things in the positive way. Sentiasa bersedia dan knowledge tu penting. Product knowledge tu penting ya. I do hope that Cik Kuah tekankan ni dalam kelas. Ya Cik Kuah? Ya, sentiasa tertekan. Kalau you tak ada product knowledge, okay, you tak expert on your field, this is kind of sangat kata disaster lah. Nanti guest nak deal dengan awak pun mereka ada satu orang kata tidak yakin dengan apa yang awak berikan kepada mereka sebab they pay with money. So dia nak value the money tu sama dengan service yang awak bagi. Penting okay? So ada setakat ni ada apa yang nak tanya tentang front office? Baru 2 minggu kan? Yes. Front office. Budak college community. Oh. My friends asking me, I buat apa? Okay. Alright, ada sesiapa nak tanya setakat ni? Ada soalan nak tanya? You tak Silakan. masuk chapter lagi apa? Dah masuk chapter 1 lah. Oh, chapter 1. Alright. Introduction Sekarang to dah masuk. F1. Ah. Introduction to F1. Ah. Ada soalan tak? Hello. Respon. Puan. Okay. So, whatever it is, nanti kena tanya soalan dengan Cik Gua. Setiap benda tu kalau kita buat memang ada justifikasi. Ia bukan benda tu ada yang you buat tapi you tak tahu sebab dia kenapa kena buat. Alright, penting tu. Kenapa perkara tersebut berlaku begini, kenapa begitu. Dia mesti ada sebab dia. Kena tanya Cik Gua. Tanya dia sampai dia muntah. Tak apa. Alright. So, apa lagi nak share ni Gua? Apa lagi you guys Ada nak soalan. Soalan macam mana nak communicate dengan foreigner yang tak faham bahasa Inggeris? Yang ni Puan Ros ada pengalaman ni. Ya dulu saya pernah deal dengan guest daripada Irish. Ya, betul-betul. Saya cakap dengan orang Sepanyol, dia tak pandai cakap bahasa Inggeris.
Betul, saya faham Aiman, betul faham. Setiap slang English tu berbeza. Kalau you tengok, kalau you deal dengan Irish people, alright, island lah, orang island, dia orang pronunciation dia kan sangat berbeza. Contoh kalau kita panggil tilam kita tu, kita panggil bed, dia orang panggil bed tu adalah bid. B-I-D, bid. So it kind of like, betul. Yang jadi itu. Dia nak minta beat dekat saya, tapi saya tak tahu apa benda tu beat. But at the end of the day, kita guna bahasa badan untuk menyelesaikan masalah tu. You kena cepat tangkap sebenarnya apa yang dia minta, walaupun dia punya slang tu tak sama dengan kita belajar. Contohnya beat tu, you tengoklah, you macam boleh tangkap sebenarnya adakah dia berkaitan dengan bed. You cakap dengan bed, and saya buat bahasa badan macam ni, dan mereka pun, mengiyakan itu adalah benar. So itu adalah salah satu cabaran. Actually it's a very beautiful lah. Benda semua yang kita buat dalam proses itu smooth. Memang ada here and there lah. So you kena grade with this. Foreigner is yang ada punya dia punya side. They don't want to understand you, but you have to understand them. Itulah dia punya SOP dalam open office. So you kena bersedia dari segi fizikal dan mental nak deal dengan people macam ni, sebab dia orang punya fussiness tu memang sangat-sangat tinggi. Especially from Arab, China people, they have their own sifat yang kita tak terduga yang membuatkan awak akan jadi puzzle. What? Itu kena sabar. Okay? Betul tak sih? Ada lagi soalan? Puan Ros ni busy tau. Ambil peluang. Sila. Ada lagi? Soalan. Wah, kenapa ada nama Goh Kok Ming tu? Pakai dia punya account sebab I nak record. Macam kenal dia nama Goh Kok Ming ni. Tu, yang Go tu lah. Itulah kita punya rakan. Rakan belajar kita tu Yang Minecraft tu. Okay. Dia lah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak minta semua buka video. Saya nak tangkap gambar dengan Puan Ros. Okay. Buka video, Ustaz. Cepat. Sikat rambut, sikat. Cepat, Syakir. Siapa yang rambut panjang yang tutup mata tu? Bukan rambut panjang, masuk kelas saya potong lah. Yang main-main. Razali, Zaya, Syakir, buka. Dah ambil gambar, Ustaz. Cepat, selfie. Ni ada yang tak buka lagi, Bodoh. Semua ada ke ni? Your student ada 25 Syakir, Daya, tak open lagi. Ain. Ni baru nak pakai tudung lah. Makan dekat kedai lagi. Kat kedai tak apa lah. Kat kedai jangan buka lah. Okay. Ni Syakir mana? Dah pakai mask macam Spiderman pula. Okay, 1, 2, smile. Senyum. Okay, start sekali lagi. Okay, sekali lagi, Sat. Okay. Safi. You buka PC Okay. Okay, tutup boleh lah. Oi, Amboi. Nak left. Kelas tak start. Tak, tutup kamera. Tak nak left dah. Mana? Apa cerita? Okay. Kita dah say thank you to Puan Ros kerana sudi untuk berkongsi dengan pengalaman beliau. Sikit saja, yang ni sikit je. See you again. Kalau ada peluang lagi, kita akan jumpa ya. Okay, thank you so much. Bye-bye. Thank you, Pan. Okay, bye. 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 Bye, see you. Okay. Okay, thank you Puan Ros. So kita akan teruskan dengan kelas ya. Okay, kelas. Saya rasa apa yang Puan Ros bagi tahu, okay, anda kena faham lah macam yang saya sebelum ni yang saya cakap lah. Product knowledge is very important.
Tak kisah hang berada di mana-mana jabatan, sama ada F&B ataupun housekeeping ke, ataupun front office. Mana-mana department, product knowledge is very important. Sebab itu you kena faham dulu apa yang ada dalam you punya department. Okay, macam tadi saya dah bagi 2 video. Satu adalah sambungan yang pasal robot hari itu lah. Okay, yang ni saya dapat cari lagi satu video yang berkenaan dengan robot. Video tu dia menyatakan bahawa hotel tersebut dirun oleh robot. Okay, seramai 140 robot yang terlibat. Dahsyat ke tak dahsyat? Okay, dia pun buatlah macam-macam kan, robot yang apa tu, reception tu adalah dinosaur. Nama hotel dia hotel pelik. Nama hotel dia lah Weird Hotel. Tapi ada juga 7 staff yang akan manage. Ada tiada orang. Ada staff juga yang akan manage sebenarnya. Tapi dalam kita punya ni, dalam video yang first tu saya dah minta pelajar bagi komen kan. Okay. Sebenarnya komen yang diberi tu lebih tuju kepada video tu. Yang you dapat daripada video tu, you rasa hotel tu canggih, hotel tu menggunakan teknologi yang tinggi. Tetapi bagi saya, sebenarnya apa yang saya nak dapat daripada pelajar adalah, komen daripada pelajar adalah, you nampak daripada situ, bila ada hotel sebegini, apa sebenarnya you akan fikir untuk masa depan anda. Sebab lepas ni, anda yang akan bekerja dalam industri ni, seperti mana yang saya beritahu hari itu, okay, anda sekarang dah berada dalam industri hospitality sebenarnya. Bila industri dia integrate dengan teknologi, okay, seharusnya kita kena takut lah. Sebab yang tu merupakan satu ancaman kepada kita. Okay? Tak kisahlah pelajar ataupun pensyarah. Okay? Dia merupakan satu ancaman kepada kita sebenarnya dalam industri ni. So kita sepatutnya kena lagi orang kata reskill and upskilling kita punya skill tu. Okay? Kemahiran kita dan profesionalisme kita tu yang kena kita upgrade sebenarnya. Okay? Macam mana kita nak upgrade benda tu? Macam yang saya beritahu sebelum ni, tak kisah hang kerja dekat mana-mana bidang, yang penting you kena ada passion. Okay? Passion, minat, yang tu yang penting sebenarnya. Okay? Kalau hang kerja pun tak ada minat, kerja pun macam robot. Okay? Lepas tu orang minta kerja ni, hang bagi alasan, minta kerja tu hang bagi alasan. So confirm lah majikan pun tak mahu orang macam ni. Okay? Majikan nak orang yang boleh buat kerja, okay, dengan elok, dengan cepat, dengan kompeten, okay, dengan profesional. Sebab itu ada juga majikan dia pilih robot. Sebab dia kata robot ni senang nak control. Dia set A, dia buat A, set B, buat B. Tetapi kita tak nak sebab industri hospitality ni adalah kita memberi layanan dan perkhidmatan kepada tetamu. Okay? Kita sebagai manusia, kita cuba bagi layanan dan perkhidmatan yang orang kata out of expectation. Yang tu yang saya nak pelajar faham sebenarnya, macam mana yang dikatakan out of expectation. Okay? So, pelajar jangan buat benda yang terkandung dalam SOP saja. Okay, SOP kata front office kena buat check in, check out. Okay, kita buat benda tu je. Selain daripada tu, tak boleh nak fikir lah. So, macam saya pernah bagi tahu contoh sebelum ni kan. Contoh ada guest yang mai daripada dia nak check in tapi dia lari sebab hujan. So, kalau katakan anda sebagai bellman ataupun doorman kan, you adalah berada dalam premise. Macam doorman, dia di luar premise, sekarang dia ada dalam premise. Okay? Kalau you nampak keadaan macam tu, dalam SOP mungkin dia tak kata anda perlu buka payung pergi sambut. Tapi yang tu merupakan satu tindakan, orang kata action yang lebih, yang you buat kepada tetamu. Mungkin you rasa benda tu, alah cik, simple je pun, buka payung, semua orang boleh buat. Tetapi bukan semua orang sudi nak buat, yang tu yang you kena faham. Okay? Apabila kita buat macam tu,
kita dah tersentuh hati tetamu. Katakan kalau anda pula sebagai tetamu dan ada staff buat macam tu dekat kamu. Okay? Apa you fikir? Okay? Apa you rasa sebenarnya? Oh, rasa syok lah sebab servis yang bagus, kita dapat servis yang bagus. So kadang-kadang kita kena letak kita dalam orang kata kasut orang lain. Apabila kita sebagai tetamu, kita nak terima layanan yang macam mana. So apabila kita jadi balik staff, so kita kena bagi layanan tu kepada tetamu lah. Okay, layanan yang sama kepada tetamu. Yang tu yang dalam video tu, saya nak buka mata pelajar untuk fikir lebih daripada situ. I bukan nak dapat jawapan yang katakan oh hotel ni canggih, hotel ni. Okay, tapi saya nak you boleh tengok beyond benda tu. Oh, disebabkan ada yang ni, so kemungkinan kita akan berlaku pengangguran. Kita akan hilang kerja apa benda. Yang tu yang kita sepatutnya takut benda tu. Okay. So saya harap pelajar dapat tengok. Nanti saya akan pilih satu jawapan yang komen yang okey dan saya akan share dalam Google Classroom dan pelajar tersebut nanti boleh claim lah hadiah daripada saya. Okay. Saya buat macam ni sebab saya nak menggalakkan pelajar bagi komen yang orang kata yang bukan ikut dalam video tersebut. Kadang-kadang ya memang ada jawapan yang kita perlu dalam tu, tapi ada yang kalau saya minta komen, minta pendapat, minta respon tu, dia lebih kepada apa yang you dah tengok, you faham, you olah balik dalam situ, bukan salin bulat-bulat daripada video tu lah. Yang tu yang saya nak bagi pelajar tahu. Okey. Yang kedua, video yang kedua adalah berkenaan dengan room rate, betul? Bukan room rate, room type of room. Hello pelajar. Yes, sir. Hello, sir. Video yang kedua adalah berkaitan dengan room type, type of room. Okay, saya rasa type of room yang ni pelajar dah belajar semasa semester 2, betul? Semester 2 pelajar pernah belajar berkenaan dengan jenis-jenis bilik. Okay, kita tahu kita ada bilik. Sakil nak cakap apa, Sakil? Saya cakap betul lah, pernah belajar. Okay, so kita tahu kita ada macam standard room, kita ada double room, kita ada superior room, and then kita ada suite room, family room. Okay, so dalam bilik tersebut kita kena tahu jenis katil yang ada supaya kita boleh menerangkan ataupun recommend kepada tetamu yang sesuai. Apabila dia main dekat hotel kita, dia nak duduk, dia nak ambil penempahan, dia nak check in, kita tahu benda tu. Yang tu merupakan product knowledge kita sebenarnya. Sebab itu saya minta tonton dulu video tu supaya anda faham. Okay? Single room macam mana, okay, double room, double bed macam mana, queen size bed macam mana, king size bed macam mana. Kalau suite room dia ada berapa bed. Kalau family room dia ada berapa jenis yang bed yang ada dalam tu, supaya kita mudah kita nak recommend benda tu yang sepatutnya anda tahu. Okay, front office bukan setakat kita daftar masuk keluar tetamu ambil payment, bukan setakat hak tu, tapi kita kena buat benda lebih sikit lagi. Contoh, kita akan recommend bilik kepada tetamu. Kalau sir nak recommend apa, bilik dah ada lah, bagi je lah bilik tu kan. Kita kena recommend sebab kita nak buat upselling. Okay, kita nak buat upselling. Okay, contoh dia ambil bilik ni, tapi apabila kita tanya-tanya, dia main untuk vacation, contoh dia main untuk honeymoon ke, so kita boleh suggest bilik yang lebih bagus, lebih bagus, lebih mewah kepada dia, mungkin dengan harga yang orang kata yang munasabah, yang relevan. Disebabkan dia honeymoon, mungkin kita ada bagi diskaun. So dia boleh ambil bilik tu, so kita akan dapat lagi keuntungan yang lebih lah. Daripada situ sebenarnya. Pelajar kena buat upselling. Pelajar bukan setakat buat check in check out. Okay, yang tu yang saya nak pelajar faham sebenarnya. Apabila berada di kaunter hadapan, okay, semasa ambil maklumat tetamu,
So pelajar kena buat benda tu. Nanti dari segi prosedur kita akan tengok by next week atau a week after that lah. Okay. Yang tu pelajar kena tengok. Dia memang dalam front office memang dia ada banyak prosedur. Prosedur tu adalah untuk guide. Sebenarnya dia adalah untuk guide pelajar ataupun pekerja untuk buat benda tu. Okay. Ikut sekuen ke tak ikut sekuen. Tapi benda tu kadang-kadang dia boleh atas bawah start. Dia tak boleh tungkang terbalik banyak sangat. Okay. Kalau tunggang terbalik banyak, dia salah lah. Dia mesti ikut flow. Okay. Contoh kita akan greeting guest, kita akan tanya maklumat tetamu dan seterusnya lah. Okay. Macam tu. So dalam bilik tu saya rasa pelajar semua dah tahu, semua dah dapat mengenal pasti. So sekarang kita akan pergi dekat slide yang seterusnya. Okay, saya akan share. Okay, semua nampak tak slide ni? Nampak sir, nampak. Pak. Okay, di sini kita akan tengok berkenaan dengan type of guest. Okay, jenis tetamu. Sebenarnya kita ada banyak jenis tetamu. Kita ada banyak jenis tetamu. Yang pertama yang dinamakan jenis tamu ni adalah walk-in. Okay, walk-in maksudnya tetamu tu dia masuk terus dekat hotel tu, dia nak ambil bilik. Okay, contoh dia main-main dekat counter, so you pun buat greeting, good morning sir, how may I assist you? I would like to have a room. Do you have a room? Macam tu. Okay, yang tu adalah tetamu yang walk-in, yang dia tak ada penempahan. Okay, dia tak ada buat penempahan, dia walk-in, dia nak ambil bilik. Kadang-kadang akan berlaku macam saya kalau ada emergency nak kena PKL, kan, contoh, tapi I tak sempat nak buat booking bilik. I tak sempat nak buat booking bilik, penempahan bilik. So saya pergi dekat hotel tu, saya akan minta. Macam tu. Okay, yang ni adalah walk-in. So pelajar kena boleh identify kalau walk-in tu apa maksud? Maksudnya dia akan buat ambil bilik tu face to face, depan. Okay. So nanti kalau ada soalan yang kena buat praktikal, so you kena faham, you nak kena buat walk-in ke, kena buat telefon ke, kena faham. Okay. Kalau by call is penempahan through phone lah. Okay. Yang kedua, apa tu FIT? Ada siapa boleh bagi tahu saya apa tu FIT? Pelajar, apa tu FIT? Semua senyap ya. Hello. Boleh bagi tahu saya apa tu FIT yang nombor 2 ni? Stand for what? FIT ni stand for what? Tengah fikir. Kiri tetamu. Tak dengar, kuat sikit. Sekejap, search Google. Dahsyat lah. Pandai pun ini Azizi. Dah search dah tu. Okay, free independent traveller. Okay, free independent traveller tu betul. Macam Syed cakap tadi, dia adalah macam backpackers. Okay, dia macam backpackers, dia ambil, dia galai satu bag, lepas tu dia pun pergi melancong. Okay, dia pergi melancong. Selalunya backpackers ni dia akan ambil hotel yang murah lah. Okay, hotel yang murah ataupun dia akan pilih penginapan yang tak ada kos. Dia boleh minta duduk orang yang tak kenal, rumah orang yang tak kenal pun dia boleh duduk sebenarnya. Tapi kena berani lah. Dekat luar negara memang banyak FIT. Malaysia pun ada banyak yang buat FIT juga. Betul, travel solo. Tapi dalam dunia sekarang agak bahayalah kalau hang nak duduk dekat orang yang hang tak kenal kan, betul tak? Siap-siap hang bunuh hang pun tak tahu kan. Tu kena hati-hatilah kalau ada siapa yang memang suka buat FIT, memang suka melancong seseorang, ambil beg, lepas tu dah pergi melancong, kena hati-hati benda tu. Okay? Saya jaga backpackers dari negara memang banyak sebab mereka berani, sebab tu mereka boleh buat. Okay? Kita yang
tak berapa lah macam saya pun jarang pergi backpackers. Okay. Dengan ada family ni lagi payah lah sebenarnya. Okay, seterusnya kita akan tengok dari segi family. Okay, type of guest ni family, okay, confirm dia akan main dengan anak-anak lah. Okay, wife, anak. So kalau guest yang macam ni, bilik apa yang you nak suggest? So kita semestinya kita akan suggest family room lah. Ataupun bilik dengan ada katil, 2 katil lah. Okay. Ataupun bilik dengan ada katil yang besar lah. Contoh ada king size bed. Kalau dia ada satu anak saja, mungkin kita boleh suggest bilik yang ada king size bed. Bilik yang agak luas. Supaya ada ruang untuk anak-anak untuk bermain kan. Tu. Yang tu kena tengok lah. So, yang keempat adalah seniors. Seniors ni kita tahu dia daripada golongan orang tua ataupun warga emas sebenarnya. Okay, warga emas ataupun orang tua. Kalau tetamu yang jenis macam ni, bilik apa yang you nak suggest kat mereka? Kelas? Bilik yang banyak kemudahan. Tak dengar, Syed. Kuat sikit. Bilik orang tua. Bilik orang tua tu bilik apa? Sakil? Bilik tu taklah tinggi sangat. Okey. Aiman kata Bahagian bilik bawah. tak tinggi Lagi sangat kan dekat susah bawah. ni. Ya, supaya Benda dia semua dekat-dekat je. betul. Mungkin ambil bilik yang di bawah, tak perlu naik lift ke supaya memudahkan kan. Kalau nak naik lift, dia kena tunggu lift tu lagi. Betul. Kalau ada tetamu yang OKU, so hak tu juga kena sama. So maksudnya kita kena boleh mengenal pasti sebenarnya, mengenal pasti. Pelajar pula. Tetamu, jenis tetamu ni. Sebab tu penting. Okay, yang kelima adalah business travelers. Okay, business travelers kalau tengok dia punya perkataan pun kita dah tahu sebenarnya dia adalah untuk businessman. Kalau businessman selalunya kita akan cadang bilik apa? Kelas, kalau businessman selalunya kita akan cadang bilik apa? Studio room. Okay, bilik yang agak eksklusif sikit lah. Deluxe room. Sebab kita nak dapat keuntungan yang lebih. Sebab biasalah kan, orang bisnes semestinya dia nak duduk dengan bilik dengan yang selesa, bilik yang luas. Okay, so kita boleh cadang bilik-bilik yang ni lah. Yang keenam, leisure traveller. Yang ni adalah golongan apa? Golongan tetamu apa? Kelas? Hello? Leisure traveller ni golongan tetamu apa? Ni saya golongan yang macam memberi motivasi. Bukan. Hak lain mana hak lain? Yang travel. Bukan. Maksudnya short vacation dia datang untuk istirahat, dia nak untuk relax. Dia main untuk holiday punya lah. Okay, makan angin, okay, dia main untuk holiday punya. Okay, geng-geng macam ni, apa jenis bilik yang you boleh suggest? You boleh suggest bilik yang okey lah. So, memang mereka nak selesa. Okay, leisure traveller. Yang ketujuh, 2, 3, 4, 7, group traveller ni dia sama macam FIT. Okay, tapi dia main dengan group. Dia main dengan group. Contoh, saya dengan wife, Hang dengan wife, dia dengan wife. So, kita ada 3 group. So, 3 group tu kita pergi melancong. Yang tu dinamakan group traveller. Okay, kelas boleh faham? Boleh kena pasti yang ni? Yang jenis-jenis pelanggan ni sebab penting. Apabila tetamu my check in, benda ni yang you kena pasti sebenarnya. Okay, simple. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh ni dekat sini ya. Okay, seterusnya kita akan tengok guest cycle stage. Okay, dalam front office, benda ni penting guest cycle stage. Kita kena faham. Dekat sini ada 4. Okay, ada 4 guest cycle stage.
Okey, yang pertama kita akan tengok dari segi pre-arrival. Okey, pre-arrival, apa yang kita kena buat sebelum dia mai, apa yang kita kena buat. Okey, apa proses yang terlibat sebelum dia mai? Kelas. Boleh bagi tahu saya apa proses yang terlibat sebelum dia mai? Dia dah booking, betul. Aiman kata, Aiman pula. Start kata dia dah booking, betul. So dia dah buat reservation awal-awal. Okay, sebelum dia mai dia dah buat reservation. Penempahan. Okay, lepas tu kita akan tengok dekat arrival. Okay, dekat arrival, apa lagi proses ataupun apa tu perkara yang akan terlibat semasa ketibaan. Semasa ketibaan, apa yang akan tengok? Okey, proses data masuk, buka pintu, betul Ainun. Buka pintu, siapa yang akan buka pintu dekat sini? Okey, domain. Bagi kunci, betul, Sakir. Okey, payment, Syira. Payment mungkin ada sikit terlibat lah. Sebab dia kena bayar deposit ke apa benda kan. So ada sedikit dia akan terlibat lah. Okay. Pendaftaran yang penting adalah registration. Buka pintu, bagi kunci. Bag. Jangan lupa pasal bag. Okay. Bag handling. So ada benda-benda ni yang akan terlibat dalam arrival sebenarnya. Okay. Seterusnya kita akan tengok in-house. Okay. In-house ataupun in-house maksudnya tetamu yang sedang menginap. Okey, tetamu yang sedang menginap, apa perkara yang akan terlibat dalam sini? Belajar. Apa perkara? Room service, betul. Lagi? Deposit. Lagi? Okey, semasa dia menginap, mungkin dia akan terlibat dengan current exchange, currency exchange. Ada pelancong daripada luar negara, dia ada duit luar negara, dia nak tukar dengan duit Malaysia. Okay. So, dia boleh buat currency exchange dan buat call, Syakir kata boleh buat call, phone call, okay, mungkin backup call ke apa benda, boleh. Lepas tu ada satu lagi, mungkin dia berkaitan dengan transportation. Okay, transportation sebab mungkin dia nak booking untuk pergi meeting ke, pergi mana, pergi airport ke. Yang tu juga akan terlibat. Okay. So jangan lupa juga pasal orang kata apa? Guest account. Guest account sebab kita kena tengok dia punya billing dekat situ kan. Yang tu ada sikit-sikit lah. Dia akan terlibat juga dengan yang tu. Okay. Yang seterusnya kita akan tengok departure. Departure ni maksudnya semasa dia nak check out. Semasa dia nak check out, apa yang akan terlibat? Apa perkara yang akan ada dekat sini? Apa perkara yang akan ada, kelas? Respon. Cek barang, cek bilik. Okay. So dia akan ada check out dan dia akan ada bill statement, settlement, bill statement. Dia akan settlekan dia punya bill, so kita kena check bill lah. Kena check bill sebab kita tak tahu sama ada dia ada menggunakan perkhidmatan dalam hotel ataupun dalam bilik macam room service ke ataupun spa ataupun mana-mana kemudahan lah. Lepas tu mungkin kita akan terlibat dengan baggage handling, luggage handling. Okay. Sebab mungkin dia bag banyak, bila dia nak check out pun dia nak minta juga tolong daripada kita punya bellman. Lepas tu yang last sekali adalah transportation. Mungkin lepas dia check out dia nak pergi airport ke kan, dia tak ada kenderaan, so yang ni pun dia akan ada. Dia akan minta daripada kita juga sebagai staff di hotel, dia akan minta tolong lah. Okey, seterusnya kita akan tengok satu akta. Okey, satu akta penginapan. Yang ni penting, akta ni penting. Okey, untuk innkeeper law 1952. Okey, akta ni adalah untuk menjamin keselamatan. Okey, tetamu yang menginap
di hotel. Okay, barang dia semua tu, sebab tu kita ada sebut kan, macam kita pergi parking pun dia ada sebut dekat situ kan, park at your own risk. Macam yang ni pun sama, kalau ni kita selalunya kita akan pesan kan, kalau boleh jangan tinggal barang-barang yang berharga dalam bilik. Okay, ataupun kerosakan barang tersebut yang bukan disebabkan kecuaian pihak hotel ataupun pihak tetamu, dia boleh claim dengan kita. Sebab dia berada dalam premise hotel. Yang ni kita kena faham. So yang ni yang selalunya kena papa di counter. Okay, kalau you biasa duduk di hotel, biasa duduk di hotel, dia akan paparkan akta ni. Sebab kadang-kadang guest pun tak baca, ataupun staff pun tak bagi tahu sebenarnya. So yang tu yang masalah lah. So kita kena alert dengan bagi tahu guest berkenaan dengan akta ni supaya dia faham, supaya dia alert benda tu. Okay, yang ni kita semua tengok balik sedikit review konfigurasi bilik tadi. So kita ada single occupied, double occupant, triple occupant, quad occupant. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Yang ni saya rasa you lagi pakar lah. Okay, so yang ni kita cuma review balik, tengok balik. So konfigurasi bilik ni maksudnya dia menuju kepada keadaan fizikal sebuah bilik. So dekat sini, so kita boleh upgrade. Kadang-kadang kita ada dengar daripada movie ke kan, ataupun kalau yang reality pun kita akan dengar, oh saya nak upgradekan bilik sir. Okay, sebab apa? Kadang-kadang mungkin ada dua. Satu sebab VIP ataupun tetamu yang tetap. Satu lagi disebabkan tetamu tidak puas hati. Apabila dia check in, time dia check in tu, dia mendapati ada kerosakan bilik. Aircon masalah, tak sejuk, bilik ada bau. Lepas dia masuk bilik, dia akan buat komplain dekat front office lah. Mungkin dia akan calling ataupun dia akan turun terus lah di front office. So di sini kita akan ambil maklumat dan kita akan masuk dalam buku log sebenarnya. Okay, buku log aduan pelanggan kita akan masukkan dan kita kena maklum kepada maintenance. Okay, pelajar dah belajar kan berkenaan dengan hubungan. Okay, hubungan dengan maintenance. So kita kena maklum dan kita kena dapat feedback daripada maintenance sama ada boleh tak kita nak settle time tu. Kalau tak boleh settle, so dekat sini lah kita akan orang kata upgrade bilik ataupun kita namakan dia tukar bilik lah. Okay, sama ada tukar bilik yang sama, kalau masih ada bilik yang sama, kalau tak ada kita kena tukar bilik yang lebih tinggi lah, maksudnya bilik yang lebih bagus. Kita tak boleh downgrade kan bilik tetamu lah, kita tak boleh downgrade, kita boleh upgrade saja. Okay, kita tak boleh downgrade sebab dia dah bayar mahal, takkan kita nak refund dekat dia. Okay, tak boleh. Okay, so yang ni dia punya standard configuration, maksudnya dia ni konfigurasi bilik meliputi majoriti bilik di ini. Yang enhance ni ada amenities, lebih amenities dan servis yang baik, yang extra berbanding dengan standard configuration. Suite ni, okey lah, yang kita tahu suite ni memang dia mempunyai keluasan yang lebih besar lah. Okay. Okay, dan kita akan tengok juga geraran bilik. Macam dalam video tadi, kita ada juga dapat mengenal pasti 2-3 jenis bilik yang special. Contoh apa? Apa yang bilik yang special yang dinyatakan dalam video tersebut? Class Cabana Room. Okay, lagi suite. Suite tu bukan, dia bukan categorized dalam tu. Okay. Lagi suite room tu dia type of room yang biasa, dia bukan yang special. Ya. Bukan, yang tu semua yang biasa. Studio biasa, connecting room. Okey, betul. Saya connecting room, camera room, betul. Okey. Macam dekat sini dalam slide kita ada lagi. Kita ada smoking room, ladies room, disabled room dan lain-lain. Ada banyak lagi lah sebenarnya, kalau nak cakap banyak lagi. Okey. Apa yang dimaksudkan room-room macam ni? Okey. Bila tetamu dia nak ambil bilik,
Okay, kita kena tanya. Kadang-kadang pelajar tak tanya lah. Bila kita dah beritahu pun pelajar lupa nak tanya. Okay, kita kena tanya, sir, will you like smoking room or non-smoking room? Okay, yang tu kita kena tanya. Sebab kadang-kadang ada guest dia tak suka bau rokok dalam bilik. Okay, walaupun bilik tu dah ada dah letak apa tu pewangi ke apa benda kan. Tapi macam dia punya bau tu dia susah nak, orang kata nak out. Okay, dia susah nak hilang sebenarnya. Sebab tu dia pun ada bezakan, okay, smoking room and non-smoking room. Okay, yang tu yang kita kena tahu lah. Sebab tu kita kena maklum dekat guest. Lepas tu sekarang ni, zaman sekarang ni kita ada ladies room. Okay, ladies room ni adalah untuk tetamu wanita. Okay, tetamu wanita bagi menjaga keselamatan mereka lah. Okay, ada hotel yang dia buat satu floor tu hanya penghuni wanita sahaja dibenarkan. Tapi kalau hang main dengan husband ke tak boleh lah. Yang tu untuk wanita yang seorang lah. So dia boleh pilih room macam ni. Yang tu yang kita kena faham, kita kena tahu pasal room ni. Okay. Yang ketiga tu adalah disabled room. Okay, disabled room ni macam saya cakap tadi, yang tu lebih kepada untuk OKU. Ada juga hotel yang ada room macam ni lah. Yang tu kita kena tengok. Okay, seterusnya kita juga ada yang room yang dikatakan good view. Good view room dengan bad view room. Apa yang dimaksudkan good view room ni? Pemandangan, okay. Bilik yang ada pemandangan yang cantik. Contoh yang selalu yang kita dengar kan, sea view, okay, mountain view, town view, city view, okay. Good view room tu. So, dia mahal sikit, okay, betul. Memang dia akan mahal. Tapi, bila kita nak ambil maklumat tetamu, okay, benda ni yang seperti yang kita kena tanya. Okay, would you prefer sea view room, sir? Okay, the price in between difference about RM100. Kita kena terang dulu apa special, apa beza dulu bilik tu. Okay, bilik dia sama. Okay, bilik dia contoh mungkin dia ada studio sama. Cuma dia punya pemandangan dia tak sama. Satu depan, satu belakang. Macam tu ya. Tapi dia charge mahal. Tapi ada orang dia sanggup nak bayar. Sebab itu kita sebagai orang kata service provider, kita kena faham dan kita kena recommend kepada tetamu. Okay, kita kena tanya. Bagi dia puas hati, betul Aiman? Bagi dia puas hati. Bagi dia rasa, oh ni awal hang tak tanya tadi. Kita dah charge mahal kan. Okay, padahal I tak mau pun sea view room tu. Macam MACD lah. Macam saya pernah cerita kat sebelum ni kan. MACD, kalau you tak minta set kecil, dia akan bagi set besar. Betul tak? Kelas. Macam MACD, kalau kita tak minta set kecil, dia direct akan bagi set besar. Okay? Sebab itu, kita kena bagi tahu dulu. Dia pun memang tak. Dia punya polisi is, dia nak jual yang besar untuk hang. Sebab dia nak dapat lagi keuntungan yang tinggi. Tambah lagi RM2 kot. Saya rasa set besar tambah RM2 kan. Tapi sepatutnya kalau ikut law, kan, orang kata kalau ikut SOP lah, SOP, dia kena tanya. Tapi dia tak tanya. Macam yang kita lah. Kita sepatutnya kita kena tanya. Tapi kita tak tanya dekat guest. Kita nak buat benda tu cepat. Bila kita nak buat benda tu cepat, so servis tu dia tak nampak profesional lah. Okay, dia tak nampak profesional dah. Okay, sebab kita tak memenuhi keperluan tetamu. Kita tak tanya pun. Dia nak bilik apa, dia mai berapa orang. Kita tak bagi. Nak tanya lah dia nak macam mana. Betul. Kita tanya. Okay. So yang ni saya pelajar kena faham. Yang ni kena tanya. Okay, sebab harga dia akan berbeza. Sama juga ada orang kata apa? Ada bilik yang dia ada sarapan pagi. Okay. Ada bilik yang kita boleh keluarkan sarapan pagi dia. Tapi pelajar pun tak tanya, oh would you like to have breakfast together with room or without breakfast? Sebab break tu tak sama. Benda ni selalunya bila dia buat penempahan. Apabila tetamu buat penempahan, kita sepatutnya kena bagi tahu. Kalau by calling lah, kalau by calling. Okay? Benda ni adalah basic yang kita sepatutnya tahu.
Jangan buat tak tahu. Bila saya dah beritahu, kena alert benda tu. Okay, kena alert. So sekarang ni kita akan tengok lagi, sikit lagi. Okay, di sini kita ada jenis-jenis katil macam saya cakap tadi. Okay, king size kita memang tahulah, king size tu besar. Okay, queen dia kecil sikit sebab dia 5 kaki. King size ni 6 kaki. Okay, double bed. Okay, dia kecil lagi sikit daripada queen. Twin bed. Dua single bed, double single bed dekat situ. Single bed macam mana? Okay, yang ni kena tahu. Dalam bilik tu ada bed apa? Yang ni kita kena tahulah. Okay, jenis-jenis bilik macam saya minta tengok dalam video, kita dah tahu. Kita ada standard room. Standard room tu biasa je lah. Maksudnya dia antara bilik yang paling murah dan mempunyai kemudahan yang asas saja. Katil, size king ataupun queen. Dekat standard room pun ada queen juga, tapi dia murah lah. Dia punya size bilik dia, buka pintu tak ada ruang nak jalan apa benda. Masuk-masuk lompat terus masuk katil. Saya pernah ambil bilik bajet hotel macam tu lah. Buka dia, tengok sebelah kanan katil, lompat terus ya. Ruang nak jalan memang tak ada lah, sikit je. Sebab nak murah kan, kita nak murah. Bukan nak duduk mewah sebab pergi kerja kan. Kadang-kadang nak pergi kerja nak jimat sebab kita kena bayar dulu. Macam tu. Okay, superior room macam mana? Yang ni saya anda dah tahu. Yang ni cuma kita tengok-tengok ya. Dalam slide kita tengok balik. Okay, superior room. Dia ada double, ada king ataupun queen size bed lah. Harga sederhana. Superior ni sederhana. Okay. So maksudnya boleh kita nak recommend kalau ada tamu mai ya. Okay. Okay, deluxe room ni lebih mahal sikit. Macam tadi, deluxe room ni mahal. Dia sesuai untuk businessman ataupun corporate lah. Okay, dia ada extra facility ataupun attractive interior design, nice view. Macam saya cakap tadi, yang ni mahal sikit. Okay, view dia pun cantik sikit. Semua tu kita kena tengok lah. Yang ni adalah product knowledge kita, so kita kena faham. Okay, so nanti saya akan bagi. So bila pelajar nak buat amali, bila pelajar nak buat latihan ke, pelajar kena alert dengan benda tu. Saya akan bagi satu maklumat. So pelajar kena tahu. Okay, lepas tu kita akan tengok suite. Okay, suite confirm lah, nama suite pun mahal kan. So suite ni dia ada banyak jenis sebenarnya. Kalau ikut hotel masing-masing lah. Okay, dia ada junior suite, executive suite dengan presidential suite. So antara yang tu presidential suite yang paling mahal lah. Okay, dia ada mungkin dalam bilik ada 2 bilik lagi. Okay, dia ada 2 bilik lagi, dia ada katil king size lagi dengan ada ruang tamu lagi, ruang makan lagi, kitchenette lagi, semua. Yang tu sebab suite ni dia besar. Suite yang biasa pun satu bilik ada ruang tamu dan ada kitchenette. Dia besar lagi. Okay, dia besar. Memang besar lah. Okay, ini kena tahu. Okay, seterusnya kita akan tengok room amenities lah. Okay, room amenities ni saya rasa pelajar semua dah tahu bila kita kerja dalam housekeeping ada benda yang kita kena review, betul? Okay. So antara yang perlu review, bukan semua ni kita kena review lah. Antara yang ada perlu review adalah coffee and tea, sugar creamer. Kadang-kadang ada bilik yang dia bagi coklat ataupun candy. Okay. Yang ni kita kena review lah. Mineral water ke apa benda. Okay. So yang ni adalah room amenities in room. So, macam yang ni kita ada stationery, kita ada postcard. Bukan semua hotel ada benda ni lah. Tapi yang basic, okay, macam laundry bag ada, TV program guide kena ada. Kita pergi dekat hotel, kan, kita duk tekan mai, tekan pi, TV 123 je. Kita ingat semua hotel ada Astro, tapi tak semestinya lah. Pelajar kena faham noh. Tak semestinya semua pelajar ada Astro, ada Enjoy ke. Tak semestinya. Sebab itu, kena ada TV program guide supaya kita tahu kita nak tekan apa. Okay? Kita kena tahu kita nak tekan apa. Macam sebelum ni, saya pernah duduk di satu hotel di Vietnam. Satu hotel di Vietnam. Dia punya remote tu simple je. Tak ada button apa pun.
Tak ada button, dia 1, 2, 3 button je. Dia simple, dia tak macam button TV lah. Dia simple button je. Bila nak tukar channel, cari tak jumpa. Tekan mic, tekan P, tekan mic, tak jumpa juga. Rupanya dia pakai voice. Canggih ke tak canggih? Dia pakai voice, pelajar. Okay. Ambil apa tu, ambil dia punya ni, remote tu, I tekan dekat situ, I cakap channel 9. So dia akan tukar pergi channel 9. Kalau kita sebut tak betul kita ada logat Kelantan ke apa benda, so dia akan jadi lain. Macam tu. Lepas tu kalau kita nak up volume, low volume pun macam tu. Okay, kita pakai voice je. Okay. Volume 7, volume 9, volume 8 macam tu. Tapi try banyak kali lah sebab kita sebut tak betul kan. Okay. Yang tu pun sepatutnya bila bellman masuk bilik, dia kena terangkan sikit pasal benda yang special ni. Contoh dalam bilik ni, kita ada remote yang special. Sepatutnya dia kena terang. Sebab tu, bellman bukan setakat angkat beg lah pelajar. Saya nak bagi tahu bellman bukan setakat angkat beg dan hantar kepada hantar ke bilik. Tapi ada juga peranan dan tugas tanggungjawab dia kena bagi tahu dekat tetamu. Okey, bagi tahu dekat tetamu. Selalunya macam ni lah. Kalau ada TV channel yang remote TV yang special, mana button aircon, kadang cari pun tak jumpa. Selalunya kita tahulah button aircon ada dekat tepi tu kan. Tapi ada sekali saya masuk bilik kan, cari mana tak jumpa. Rupanya ada dekat ada dekat kabinet yang dekat backside tepi katil tu. Sebab itu kita kena terang sikit, tapi janganlah sembang lama. Kita ambil dalam masa 5 ataupun 10 minit tu, kita bagi tahu sikit apa yang patut. Apa yang patut untuk diterangkan. Okey, macam dalam list ni, ni biasalah kalau coffee maker, hanger, blanket tu, itu tak ada apa. Macam minibar ni penting pelajar. Minibar ni, bukan semua barang dalam minibar adalah percuma. Okey, boleh faham? Kelas? Bukan semua barang dalam minibar tu adalah istilah percuma. Tak ada istilah percuma. Yang percuma tu adalah berada di atas. Okey, di atas meja tu. Contoh mineral water dah ada 2. Lepas tu coffee, tea, sugar and creamer dah ada dekat atas tu. Yang tu adalah percuma. Okey. Yang ada dalam minibar tu, walaupun ada mineral water tapi still kena bayar. Okey, still kena bayar. Sebab itu, kalau ada peluang jadi bellman nanti, pelajar kena terang. Okey, dalam minibar ni kita ada sediakan juga coklat ke ni yang tu kan. Tapi kalau consume kena bayar. Kena bagi tahu sebab ada juga berlaku kes sebelum ni ada tetamu ni mungkin dia first time duduk hotel kot kan. First time duduk hotel, dia pun excited. Dia tak tahu. Lepas tu pekerja pun tak memberi penerangan pasal minibar tu. Lepas tu dia pun makan lah. Bila dia check out, dia check bill, apa pasal ada charge dekat bill tu. So dia pun mengamuk. Apa pasal charge dalam bill tu. So maksudnya, you kena bagi tahu lah. Kalau tak, nanti bill tu you kena bayar lah. Pekerja punya kecuaian, pekerja punya kecuaian, so pekerja tu kena tanggung. So jangan main-main benda tu. Nampak macam simple lah, tak apa lah cik. Tak payah lah cakap banyak-banyak tu. Sales baru meningkat. Memang pun kita sengaja kan. Tapi tak elok lah, kita tak nak buat macam tu. Kalau dia nak makan dengan rela hati, bagi dia makan. Kita tak nak ambil macam tu punya. Okay? Ada juga minibar yang you kena ada thumbprint ke ataupun pin number. Ni minibar sekarang pun dah advance Bukan minibar macam dulu-dulu Minibar sekarang pun dah advance. Dia ada thumbprint apa, hang buka masa hang dah consume tau. Hang tak boleh buka, ambil betul hang letak balik. Ada pernah saya tengok satu video, dia tunjukkan minibar yang advance ni, you ambil je dia dah kira duit lah. Maksudnya you buka je, you ambil dia dah kira duit. So kalau you ambil, you tak consume, dia anggap hang consume dah. Sebab tu kena hati-hati lah.
Benda tu kena maklum. Kalau hotel yang ada minibar yang secanggih macam ni, you kena maklum dekat guest. Baru guest akan tahu. Kita tak boleh anggap semua guest tu dia faham, dia tahu benda tu. Okay? Kita tak boleh anggap macam tu. Kita kena maklum juga. Okay, lepas tu room amenities dalam bathroom yang ni kita tahulah. Ada face soap, bath soap, shower gel, shampoo, shower cap, swing kit, brush gigi, toothbrush dengan apa tu dia punya ubat gigi ya. Yang high class lagi jangan bagi banyak lagi lah. Sebab benda ni semua dia dah charge dalam bil. So dia bagi, bolehlah ambil. Tapi bukan semua benda kita boleh ambil lah. Okay. Okay. Boleh pergi lagi? Boleh teruskan lagi ataupun nak take 5 ke? Take 5, take 5. Sir, take 5 sir. Okay. So take 5 dulu. Nanti kita sambung 11-10 minit. Okay, take 5. Alright, thank you sir. Thank you sir. Minum air ke, pergi toilet ke? Thank you, thank you. Boy, makan nasi lemak no. Sian tak makan.
Okay. Jemput. Makan. Just touching hotel minibar. Itulah tu yang saya sebut tadi tu, Aiman tu. Snack tray may cost you. Betul? Sekarang memang macam-macam dah advance sebenarnya. So kita sebagai pelajar pun kita kena faham lah, kita kena tahu. Dunia sekarang dah banyak berubah disebabkan yang tu IR 4.0 tu kan, yang Revolution Industry 4.0 tu. Okay? Banyak hotel dah mula menggunakan teknologi, dia integrate teknologi sekali menggunakan tab. Banyak ada sekarang menggunakan tab untuk control dia punya lighting, buka TV, semua dia pakai benda tu lah. Sebab tu kita kena tahulah. Okay. Dah? Semua dah ready? Dah ada? Ada sir, ada. Ada lah. Sambil-sambil minum, makan biskut tu, dengar-dengar lah. Okay? Okay, boleh. Tak ada masalah. Kalau dah boleh minum-minum, tak apa. Boleh santai-santai je. Okay, masuk balik lah. Ada yang dah left Okay? Ni tinggal 26 orang ya. Anas dah left lah. Mengamuk Anas. Ada lagi? Aiman Anas? Mana ada left? Okay, yang mana yang ter-left ke, line tak okey ke, sila masuk balik. Okay, kita akan teruskan lagi sikit lagi untuk kelas. Okay, sambil-sambil anda minum, makan biskut tu, dengarlah apa tu saya ni cerita sikit lagi. Okay, seterusnya kita akan tengok jenis kadar bilik lah. Okay, jenis kadar bilik. So di sini kita ada banyak jenis kadar bilik. So pelajar kena tahu, kena dapat mengenal pasti jenis kadar bilik yang ada. Okay, yang pertama kita akan tengok rack rate. Okay, rack rate ni the equivalence to publish rate dan yang ni dia lebih kepada yang walk in lah. Okay, walk in FIT ke dia akan pakai rate ni lah. Selalunya dia akan pakai rate ni. So rate ni adalah rate yang paling maksimum lah. Okay, dia kira rate yang paling maksimum untuk tetamu. Okay, yang kedua kita akan tengok corporate rate lah. Corporate rate ni dah nama pun corporate, so dia akan bagi dekat corporate company lah. Okay, dia akan bagi dekat company yang ada link dengan hotel tu. Kadang-kadang kalau company swasta, company yang swasta, syarikat swasta tu dia ada hubungan dengan sesebuah hotel, so bila staff dia pergi sana meeting, dia akan dapat corporate rate lah, lebih murah lagi kalau ikut. Okay, yang ketiga adalah government rate. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini ada government rate. Okay, government rate ni untuk staff kerajaan lah, macam saya lah. Tetapi sekarang banyak hotel dah tak ada, dia tak pakai dah government rate. Sebab dia kata kalau hang buat online lagi murah sebenarnya. Okay, kita booking online lagi murah. So dia tak bagi dah government rate. Tapi ada yang masih ada lagi lah, tapi kurang sekarang, dia dah kurang. Okay, so seterusnya kita akan tengok travel agent rate. Okay, travel agent rate ni rate yang akan digunakan oleh agensi pelancongan. So kadang-kadang macam kita nak pergi melancong ke apa kan, kita akan ambil travel agent untuk booking bilik tu terus. So rate travel agent lah, dan travel agent ni dia akan dapat commission lah. So rate tu dia akan jadi mahal sikit. Okay, sebab kadang-kadang mungkin kita nak pergi ni. Airbnb adalah platform
Okay, Aiman. Airbnb ni adalah satu platform untuk mengumpul semua owner-owner bread and breakfast. Maksudnya dia adalah di apa tu orang kata, penginapan yang bukan star rating tau. Dia penginapan yang biasa. Macam dari apartment ke ataupun rumah ke. Kalau rumah boleh. Dia masuk platform ni supaya dia punya networking dia lagi power lah. Kan? Contoh Aiman ada rumah, Aiman nak buat untuk sewa untuk ni, apa? Homestay ke apa benda kan. Bila you masuk Airbnb ni, dia akan ambil commission lah. Sebab apa? Sebab dia yang akan buat promotion. Promosi dekat mana-mana. Bila hang buka FB je nampak Airbnb, hang buka tu je nampak Airbnb, macam tu. Okay, jadikan dia sebagai guest house lah, betul. Okay, sekarang ni ada banyak platform macam ni lah. Macam Oyo pun salah satu platform yang baru Oyo. Satu platform untuk nak gather. Oyo ni dia lebih kepada budget hotel. Dia akan gather semua budget hotel tu untuk masuk dalam dia punya platform tu dan dia akan buat promotion. Dia akan buat promosi, ni ada, kalau hang pakai Oyo app hang akan dapat murah lagi. Semua yang tu lah. Bila kita pakai app ni, kita akan dapat murah lah. Macam saya pernah duduk di mana? Yang Selangor tu. Selangor saya pernah duduk sekali. Murah lah, 30 lebih. Memang murah gila lah. 32 ke 30 lebih. Kalau pakai app dia lagi murah, 30 lebih lah. Tapi bilik bukan kata bilik dia kecil. Bilik dia pun besar jugalah. Katil queen. Katil queen. So boleh lah, okey juga sebenarnya, bukan kata tak okey. Okay? Yang tu pelajar kena tahulah. Yang kelima adalah seasonal rate. Seasonal rate, nama pun seasonal, so kita tahu dia rate tu digunakan sewaktu seasonal je lah. Kadang-kadang low season, kita akan pakai rate apa. Shoulder season, kita pakai rate apa. Peak season, kita pakai rate apa. Super peak season, kita akan pakai rate apa. So dia dah ada dekat situ. Okay. Macam super peak season, cuti sekolah, cuti umum. Peak season tu dia akan pakai rate yang lagi lagi mahal lah. Okay. Yang keenam, kita ada weekday and weekend rate lah pelajar. Kita ada weekday and weekend rate. Dekat sini pelajar kena tahu. Contoh weekday, Jumaat, Sabtu, kalau bukan Kedah, Kelantan dengan Johor. Kalau yang mana yang cuti Jumaat Sabtu tu, so dia punya tu kadang-kadang dia tak kira. So you kena tengok juga hotel tu dia pakai yang mana untuk jadikan dia weekday and weekend punya rate. Sebab rate dia akan jadi mahal. Selalunya weekend akan jadi mahal lah. Weekday kadang-kadang 70, tapi weekend dia boleh naik 110, padahal bilik yang sama je. Sebab permintaan yang tinggi pada weekend tu, so dia akan naikkan harga lah. Yalah, sebab permintaan naik kan, so dia akan naikkan harga. Mau tak mau, hang kena ambil. So daripada situ lah dia akan dapat keuntungan sebenarnya. Okay, weekday and weekend. Seterusnya kita ada membership rate. Okay, membership rate ni hotel yang menawarkan member. Okay, ada hotel yang menawarkan member. Jika you jadi member dia setahun, dia akan dapatkan rate ni. Kalau you duduk dekat hotel tu, you akan dapat rate tu lah. Selalunya untuk yang club lah. Okay, club vacation tu, macam Cinta Sayang Club, dia ada membership dia lah. Okay, tapi mahal lah. Setahun pun 10k kot saya rasa. 10k. You boleh pergi menggunakan dia punya facility yang sedia ada, semua benda tu lah. Kalau ada duit baru beli lah. Kalau tak ada duit, payah lah cerita. Okay. Seterusnya kita akan tengok rate, half day rate dan full day rate lah. Okay, yang ni half day kadang-kadang kita selalunya akan digunakan oleh budget hotel lah. Okay, budget hotel dia tak kisah. Okay, dia kalau boleh dapat keuntungan, dia boleh buat je. Macam dia boleh benarkan you ambil 3 jam, 6 jam, 5 jam. Macam tu pun dia boleh buat. Sebab dia nak dapat keuntungan. Kalau tak, mana nak cover dia punya tu kan, dia punya cost operasi. So dia boleh untuk pakai benda ni. Tapi macam yang hotel-hotel 5 star, jarang dia akan guna half day rate lah.
Dan satu lagi pelajar, selalunya kalau ada tetamu yang akan late check out, okay, ada tetamu yang akan late check out, kadang-kadang rate ni akan diguna pakai. Kita tahu bahawa kalau late check out, dia akan charge, tengok hotel lah. Ada hotel yang dia akan charge RM10 per jam, ada hotel yang dia akan charge RM30 per jam. So tengok dia punya bilik lah, jenis bilik yang dia duduk tu. Okay. Tetapi kalau dia dah lebih 6 jam 6, okay, lebih jam 6 kita akan kira satu hari lah. Dia tak boleh late check out sampai jam 6. Okay, sebab lepas jam 6, bilik tu susah nak dijual. Sebab itu dia akan charge one day rate kepada tetamu tu. Tak kisah hang nak check out lepas tu jam 7 ke jam 8 ke, dia tak kisah dah. So dia dah charge. Okay. Yang tu pelajar kena faham lah. Dan seterusnya kita ada package rate lah. Package rate ni dia ambil dengan package lah. Macam kalau kita booking Air Asia, kita tahu dia ada package dia sekali, package penginapan sekali. Dia dah buat dekat situ. Kalau dia ambil yang ni, dia akan jadi murah lagi lah. Okay. Kalau you ambil package, dia akan murah lagi untuk bilik tersebut lah. Okay. Seterusnya kita akan tengok group rate. Group rate macam tadi lah. Kita main dengan group, kan. Sekali kita ambil booking 20 bilik. So dia akan bagi murah lagi lah sebab group rate kan. So dia akan bagi murah lagi lah. Okay. Yang ni boleh faham untuk rate-rate ni sebab penting lah untuk pelajar nak tahu macam mana nanti nak tengok, nak cadang kepada tetamu lah. Okay, simple, kalau ada soalan boleh tanya. Hotline tu senyap je macam mana cerita ni. Duk makan tak habis lagi kot. Duk gigit biskut lagi lah. Okay, pastikan anda dengar ya. Dengar. Okay, seterusnya kita akan tengok apakah faktor yang menggalakkan penjualan sebuah bilik. Okey, apakah faktor yang menggalakkan penjualan sebuah bilik tu? Okey, yang pertama semestinya dia akan tengok dekat room rate. Okey, biasalah kalau room rate tu mahal, susah nak jual lah, betul tak Kak pelajar? Okey, kalau room rate tu murah, selalunya akan dapat dijual lah. Tapi kadang-kadang kena tengok juga, kita boleh juga jual bilik tu atas kita punya cara komunikasi kita, macam mana kita nak persuade tetamu untuk nak ambil bilik tu. Yang tu pun kita kena tengok jugalah. Okay. Lepas tu lokasi. Okay. Lokasi hotel tu. Kalau di town selalunya senang lah. Ada yang businessman, salesman. Kalau macam kita Sungai Petani, apa tujuan mereka mai sini? So kena tengok lah. Lokasi tu kadang-kadang penting juga. Jangan kita buat hotel dekat tempat yang susah orang nak akses. Kalau tapi tempat tu famous tak apalah. Okay? Kalau tempat tu memang susah nak cari, susahlah mereka nak booking bilik kat kita. Betul tak? Okay? Yang ketiga, kita akan tengok branding. Okay, kita akan tengok branding. Jenama. Okay, selalunya jenama memang penting lah. Sebab itu mengapa kita ambil jenama Adidas, kan, kita ambil jenama Nike. Jenama tu penting. Sebab jenama tu dah mempamerkan dia punya kualiti. Macam Le Méridien, Hyatt, Shangri-La, JW Marriott, Hilton. Okay, jenama ni dulu pun dia start daripada penginapan yang kecil. Okay, dia bukan start daripada penginapan yang besar lah. Okay, sebab itu dia daripada kecil tu, dia maintain benda tu. Dia maintain dia punya servis, dia maintain dia punya perkhidmatan, dia maintain dia punya kualiti. So daripada situ, so dia akan dia akan naik. Okay, dia akan tukar daripada bajet motel kepada hotel. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. Okay. So kita kena tahu. Okay, branding tu dia takkan main macam tu ya. Dia perlukan masa. Okay, dia perlukan masa dan dia perlukan servis yang profesional lah, yang kualiti. Okay. Seterusnya kita akan tengok keluasan bilik. Okay, biasalah keluasan bilik ni, kalau bilik yang kecil,
Mungkin senang nak jual lah. So bilik yang besar macam Presidential Suite tu semalam 2,000, macam mana nak jual? Betul tak? Saya pernah duduk di satu tempat resort di Johor, tak ingat nama dah. Dia punya tu, I pernah duduk satu lot tu. Kira dia macam dia bukan, dia Presidential Suite Saya rasa dia Presidential Suite lah kot, sebab dia ada 2 tingkat. Dalam bangunan tu, dia bangunan tau, dia bukan rumah. Dalam bangunan tu, dia ada 2 tingkat. Tu lagi dahsyat lah. Dia kira macam tu lah. Dia bukan dia kira kondo lah. Boleh lah, tapi dia ada 2 tingkat. Dalam bilik tu dia masuk, dia ada tingkat. Okay? Dan dia memang mewah lah. Satu malam dekat 2,000 kot. 2,000. Pernah duduk lah. So dia memang mahal. Yang tu kalau ada family trip, nak duduk semua orang dalam tu, boleh lah. Okay? Dan seterusnya kita akan tengok in-room facility. In-room facility kadang-kadang benda ni juga akan efek kepada penjualan sesebuah bilik lah. In-room facility yang canggih kan, yang mewah, confirm mungkin akan dapat lah permintaan lagi daripada tetamu. Sekarang dalam bilik pun ada massage, ada kerusi massage. Mereka akan letak juga kerusi massage tu dalam bilik sekarang. Tapi kena jagalah. Kalau rosak ke apa benda ke, kena kena bayar ke ganti rugi, tak tahulah. Tapi ada juga hotel dia cuba buat macam tu. Sebab dia nak bagi personalized service. Dia nak bagi servis yang orang kata tip-top kepada tetamu. Hang tak payah pergi dekat spa center. Hang duduk je dalam bilik, you dah dapat boleh merasai kerusi massage kan. Oh, relax kan. Macam mereka ada juga resort, dia buat chalet, dia buat personal swimming pool. Buat personal swimming pool dekat bilik dia. Buka tingkap je, dia dah boleh terjun terus. Tak payah nak kongsi dengan orang. Tapi tak syok kita pergi swimming pool sebab nak, orang kata nak mandi kan. Yang ni dia lebih kepada private lah. Ada juga yang suka macam tu lah kan. Tapi ada yang suka dia campur dengan orang. So tak apalah, dia masing-masing punya ni kan. Lepas tu yang seterusnya kita akan tengok. Boleh lah sir, ni COVID ni kena private lah. Okay, sebab mungkin depan ni punya sekarang private lah di COVID. Ya. Okay, mungkin disebabkan ni, mungkin depan ni dia akan banyak lagi buat macam tu lah. So yang untuk yang umum tu mungkin dah semakin kurang ke apa lah, tak tahulah. Kita tak tahu lagi cerita kan. Okay. Seterusnya kita akan tengok hotel star rating. Okay, hotel star rating, kalau hotel yang 5 star kadang-kadang mungkin bilik dia mahal sekurang-kurang 300 lebih 400 macam Hard Rock Hotel Penang 300-400 bilik lebih kurang lah kan. Orang kata sebab dia dekat Batu Feringgi, cantik lah sikit macam tu. Bilik mahal. Okay. Hotel star rating kita kena tengok lah. Mungkin star rating yang rendah, bilik dia rendah, senang nak jual lah dia punya tu. Lepas tu accessibility tu adalah kita senang nak cari maklumat dekat website. Type hotel ABC dah keluar. Senang kita nak cari maklumat. Okay, faktor ni bagi memudahkan lagi tetamu untuk nak booking lah. Okay, kita nak jual bilik pun senang. Kita wujudkan satu hotel tapi online tak boleh nak access. Cari kat mana, Google tak jumpa, booking.com tak jumpa, Agoda tak jumpa, semua tak jumpa. Lepas tu nak join macam mana? So payahlah. Sebab tu bukan free wifi site. Bukan free wifi. Yang ni lebih kepada kemudahan untuk mencarikan maklumat tu. Bukan. Ni cerita pasal apa ni? Room instructional ni. Instruction ni apa? Wi-Fi apa? Site. Hello. Bukan. Yang tu dah sudah dah.
Okay, yang tu ada in-room facility ni, in-room facility. Okay. Hotel 5 star, highest comfort standard. Okay. Okay dah, so pelajar kena faham yang ni adalah untuk faktor lah. Okay, kita kena tahu juga, kena boleh mengenal pasti apakah faktor yang akan menyebabkan penjualan bilik. Okay, seterusnya kita akan tengok komunikasi. Komunikasi ni saya rasa semua pandai. Okay, so komunikasi ni penting sebenarnya. Okay, komunikasi ni penting. Sebelum ni, tak tahulah kelas you. Okay, rasa susah tak bila nak masuk FO? Kelas masuk FO ni rasa susah tak? Kena cakap bahasa Inggeris ke ataupun rasa kena cakap banyak kena cakap ke? Mula-mula ni belum rasa susah lagi. Haha. Okay. Dia sebenarnya FO ni banyak berkomunikate. FO ni dia banyak cakap. Sebab kita akan bertemu dengan tetamu. Compare dengan housekeeping. Sebab housekeeping adalah back of the house. Okay. So dia jarang akan berjumpa lah dengan tetamu sebenarnya. Tapi kalau kita di front office memang kita akan jumpa guest dan kita akan sembang selalu, terima telefon, buat check in check out, komplain, semua dekat situ, beri maklumat kepada tetamu. Sebab itu bila kita masuk meeting pula, masuk kerja dekat front office, so kita dah kena bersedia. Kita dah kena bersedia sebenarnya. Okay. Ada dia tanya, perlu tak kita nak cakap bahasa Inggeris cek dalam front office ni? Kalau ikut saya memang kita cuba untuk cakap bahasa Inggeris. So nanti dalam prosedur semua kita akan buat dalam bahasa Inggeris. Okay. Saya akan bagi penerangan dalam bahasa Melayu dulu dan saya akan tunjuklah, okay, sama ada video ataupun saya akan cakap dalam bahasa Inggeris. Okay, pelajar kena belajarlah, belajar juga nak kena cakap dalam bahasa Inggeris. Semua pelajar wajib, kalau SEM 3 untuk subjek front office, semua wajib buat dalam bahasa Inggeris. Sebab lepas ni kita masuk dalam industri pun kita akan cakap bahasa Inggeris juga. Kita takkan boleh pilih tetamu yang cakap bahasa Melayu je kan. So kita kena juga orang kata menguasai sedikit sebanyak. Tak payah pro sampai nak cakap British English ke apa benda. Basic dah okey, betul ya Aiman kata basic je. Yang penting you cakap apa dia faham, apa yang you cakap tetamu ni faham, sudah. Okey? Yang tu je. Bukan sampai nak tengok grammar betul ke tak betul. Sebab sekarang dalam industri, bila saya pergi buat observation tu, memang depa minta pelajar yang boleh cakap bahasa Inggeris. Macam Hard Rock, Park Royal memang depa minta. Kalau tak boleh cakap bahasa Inggeris punya, depa macam tak nak sangatlah, tak mau sangatlah. So kita kena menunjukkan bahawa kita boleh cakap bahasa Inggeris jugalah, walaupun simple, tak ada masalah. Okay. Apa lagi? So komunikasi ni, kalau tulis dekat sini, yang ni semua nota ke, apa yang dimasukkan komunikasi sehala apa, saya rasa hak ni pelajar dah tahu dah. Okay. Apa yang nak terang lebih detail lagi. Okay. Yang ni macam sehala ni biasalah, one way communication. Okay, yang dua hala ni macam sekarang lah, I cakap tapi tak ada orang nak respon. So dia akan jadi balik sehala lah. Okay, selalunya macam tu. Lepas tu, okay, ada juga komunikasi secara tubuh ataupun non-verbal. Macam kita punya mimik muka kita, pegangkan kepala, mata, isyarat-isyarat tangan. Okay. Yang tu adalah komunikasi non-verbal. Pegangkan badan, nada suara. Benda tu yang sepatutnya
Benda tu yang sepatutnya kena tahu. Bila kita cakap dengan tetamu, kita kena tengok dia. Jangan suruh tengok, tenung dia macam tu. Tengok, supaya kita respect, kita betul-betul dengar apa yang dicakap oleh tetamu. Jangan dia duk cakap dengan kalau tengok tepi, tengok kiri kanan, tengok atas bawah. Tidak menunjukkan profesional lah. So payah. Lagi. Kalau macam dekat front office, macam video yang sebelum ni anda dah pernah tengok kan, berkenaan dengan first impression. Bila tetamu damai, kita dah kena ready. Kita jangan bagi tetamu tu tunggu lama sangat. Sebab tu kita kena respon. Kalau ada yang perlu minta tunggu, kita kena tunggu. Do and don'ts ni biasalah. Macam dalam video tu kita dah tahu. Kita kena pandang kepada tetamu apabila berkomunikasi. So bila kita cakap tu, kita kena bagi ada kontrol kelajuan, jangan laju sangat. Kalau boleh, kita kena gunakan isyarat ataupun tunjuk arah tangan untuk menunjukkan sesuatu arah. Dan satu lagi, sentiasa kena senyum. Kena senyum. Dan yang ni adalah untuk yang don'ts. Apa yang tak patut dibuat di front office, front desk. Berborak sesama rakan, tidak pandang muka tetamu apabila cakap, menerima ataupun membuat panggilan peribadi, memang tak boleh. Menyebut nombor tetamu, nombor bilik tetamu dengan nada yang kuat. Yang tu memang tak boleh. Yang tu yang kena hati-hatilah. So kita tahu untuk 2 minggu ni kita dah cover intro to front office. Kalau kita dah tahu dalam front office ada jawatan-jawatan yang penting. Ni duk sembang apa ni? Syamil dengan Syakir tu. Tu, dia duk bagi tahu pisball apa benda. Fokus dalam kelas boleh tak? Sembang sekian boleh tak? Apa dah Syamil? Ni duk sembang dalam ni lah. Dalam 2 minggu ni kita dah tengok intro to front office. So kita dah tahu tata organisasi ada 3. Kecil, sederhana, besar. So kita dah tahu dalam tata organisasi tersebut. Gelap se. Gelap. Ada dah. Ya, ada. Apa yang ada dalam jawatan tersebut dan apa dia punya tanggungjawab. Lepas tu kita dah tengok hubungan dengan departmen yang lain, FO dengan departmen yang lain. So penting kepentingan mengapa kena ada mengekalkan hubungan tu, bagi mengelakkan apa yang berlaku lah. Lepas tu dalam minggu ni kita dah tengok pasal jenis bilik, jenis kadar bilik, jenis tetamu, dan sedikit berkenaan dengan komunikasi lah dan faktor penjualan bilik. So kita dah cover benda tu lah pelajar. So harap pelajar kalau ada yang sebarang kemuskilan, boleh tengok balik slide ni. Nanti slide minggu kedua saya akan upload. Saya tak upload lagi sebab saya nak bagi talk dulu baru saya akan upload. Saya akan upload. Kalau ada yang tak faham boleh PM tepi lah, tak ada masalah. So sekarang ni kita akan buka balik. Stop presenting dulu. Minta buka video, nak ambil kehadiran. Buka balik video semua. Ni ada seorang dah left dah ni. Siapa yang dah left? Buka balik video. Semua. Cepat. Kelas. Ni muka tidur semua ni. Sekejap sir, sekejap. Sekejap. Bilik cantik tu. Cepat. Buka balik video ni. Fidaus, Liana, Azizi, Farah, Ain, Ainul. Ni 2 dah left dah ni. Apa cerita?
Masuk balik cepat. Malu. Malu. Buka video. Ni Samir, Atira. Ni duduk dekat Saya dah buka dah kan. Balik boleh ke? Cepat. Buka balik. Nak ambil gambar kehadiran. Okay, smart. Yelah, bukan elok tau mana pun. Aduh. Okay, smart. 1, 2, 3. Jangan tu buka je lah. Masalahnya aku buka apa dah? Okay, dah. Lepas tu saya akan hantar link kehadiran sekarang. Mohon isi ya, isi link kehadiran. Jangan tak isi. Tak isi saya anggap tak hadir. Okay. Okay, ambil dulu security code. Ambil security code untuk dimasuk dalam Google Form tu. 198. Ambil security code 198 FO QF. Alright. FF. Tak, bukan. 198 FO QF. Okay? QF. Jangan hantar dekat sini ya. Security code tu ambil, masuk terus dalam tu. Jangan hantar dekat sini sebab I nak tengok siapa yang alert, siapa yang tak alert benda tu. Minta alert lah. Okay, penat nak cerita. Okay, ada soalan? Ulang balik. Okay, 198 FOQF. Okay, dah buka kamera tu. Dah. Buka kamera. Okay, kalau dah minta isi. Buka Ada kamera soalan sebelum kita nak bersurai, ada soalan apa-apa? Tak ada kot rasanya. Daus ada apa nak tanya? Sebab tu tak ada soalan. Aduh, saya. QF ke QM? FF. FF. QF. QF Firdaus. Betul, 198 FOQF. QF. Yes, betul. Okay, isi ikut arahan. Bila suruh isi huruf besar, isi huruf besar. Tak faham arahan pun. Huruf belakang tak jelas. QF. Syakir, buka kamera Syakir. Okay, isi. Ada soalan apa-apa sebelum kita nak dismiss? Okay, isi dulu. Saya akan check baru 17. Ada 10 lagi hilang. 10 orang lagi hilang. Isi ni apa dah nak? 17 sahaja. Donde apa ni? Aduh. Apa? Itu donde tu apa? 19. Syamel, sir. Syamel. 20. Syamel tu. Dia tak isi lagi tu. Kok yang udah? Sir, boleh live tak? Saya nak masak je. Amboi. Nak masak, mendeliver saya boleh. Biasalah, hidup pembujang ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa, semua dah terima maklumat kan? Dah. Ya. Minggu depan pun mungkin akan buat online juga kan? Sampai 31 bulan kena quarantine. Sampai 30 sampai 30. So minggu depan pun sama kita akan buat online. Nanti saya akan maklum from time to time lah. Okay, from time to time kena alert you punya Google Classroom ataupun you punya Telegram. Okay? Okay, sir. Okay, see you. Bye. Okay, bye-bye. Okay. Thank you sir.